Malaysia, sebuah negara yang pernah kaya dengan kepelbagaian biodiversiti. Suatu masa dahulu, Malaysia adalah sebuah rumah yang aman damai bagi kesemua hidupan yang asli di negara ini. Begitu juga di dalam dunia perairan di Malaysia. Namun, zaman sekarang semakin banyak spesies hidupan tempatan yang menghitung hari menghadap kepupusan. Dan ada juga yang telah pupus sepenuhnya di habitat asalnya. Antara hidupan yang terkena tempias ini adalah shellfish, atau masyarakat mengenalinya sebagai ikan hiu gergaji. Mungkin ramai generasi sekarang tak tahu bahawa ikan ini pernah wujud di perairan Malaysia. Tapi ia bukan hanya mendiami lautan, ia turut mendiami sungai-sungai di Malaysia. Malahan, ia ada ditemui sehingga hampir ke hulu sungai. Namun, kemanakah hilangnya ikan ini? Semuanya akan dijelaskan dalam video ini. Video ini dibawakan khas oleh Jejak Air Tawar. Shellfish, atau masyarakat kenalinya sebagai ikan hiu gergaji, dan lebih tepat lagi sebenarnya ikan pari gergaji. Suatu masa dahulu, ia adalah salah satu ikan gergasi yang menghuni sungai air tawar di Malaysia. Adakah spesies di Malaysia ini telah pupus sepenuhnya? Kita dengar dulu penjelasan berikut. Secara asasnya sebenarnya ikan hiu gergaji ni bukanlah ikan hiu, sebab dia tergolong dalam subkeluarga ikan pari. Jadi panggilan sebenarnya adalah pari gergaji. Dekat Malaysia setakat ni ada 4 spesies yang dikesan berdasarkan rekod-rekod lama yang ada. Yang pertama adalah Pristis yang digelar sebagai live-toothed sawfish. Yang kedua adalah Pristis zixron, ia digelar sebagai green sawfish. Yang ketiga adalah Pristis clavata, ia digelar sebagai dwarf sawfish. Dan yang keempat adalah Anozipristis cuspidatus, ia digelar sebagai knife-toothed sawfish. Sebenarnya satu masa dulu ikan pari gergaji ni ia agak common dekat sungai-sungai Malaysia ni tau, terutamanya di sungai-sungai yang besar. Tapi selain tu ada juga ditemui di sungai-sungai yang kecil dekat sekitar Malaysia ni, termasuk Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung Malaysia kali terakhir ditemui kalau tak silap saya pada tahun 2002, dan kali terakhir ditemui dekat dalam Malaysia adalah pada tahun 2014 di Sarawak. Dekat Semenanjung Malaysia ni dah boleh dikatakan hampir tak ditemui lagi sekarang untuk tempoh yang agak lama. Begitu juga dekat Sabah dan Sarawak. Sejak dijumpai dekat Sarawak pada tahun 2014 sampai sekarang dah tak dijumpai lagi. Persoalannya mana pergi ikan-ikan ni semua? Apa yang dikuatiri adalah mungkin ikan ni dah pupus sebenarnya dekat Malaysia tau. Itulah benda yang paling kita risaukan sekarang. Sebab tak ada sebarang penemuan yang terbaru sekarang ni. Dari pemerhatian beberapa pihak, mereka mendapati ada 2 punca utama. Yang pertama disebabkan oleh pemburuan yang tak terkawal. Sebenarnya ikan ni dulu dia sangat terkenal di kalangan kolektor, terutamanya kolektor binatang-binatang eksotik. Satu masa dulu pernah wujud demand yang tinggi terhadap ikan-ikan ni, sebab diorang nakkan dia punya muncung tu untuk dijadikan sebagai koleksi. Maka disebabkan perkara tu, ramai pemburu-pemburu yang tamak ni telah memburu ikan ni sehabis mungkin untuk mendapatkan dia punya muncung saja. Dan yang kedua mungkin disebabkan kerosakan habitat. Kita sedia maklum, laut dengan sungai dekat Malaysia ni satu masa dulu berbeza dengan keadaan yang sekarang. Satu masa dulu laut dan sungai dekat Malaysia ni lebih bersih. Jadi setelah berlaku pencemaran sungai dan laut, antara puncanya disebabkan oleh pembuangan sampah dan juga sisa-sisa tertentu di dalam sungai, dan juga pertumpahan minyak yang berlaku dekat laut, contohnya macam daripada kapal-kapal yang ada. Dan sampah-sampah yang dibuang di sungai tu pun akan mengalir ke laut juga. Laut akan jadi tercemar 2 kali ganda lagi teruk. Dan benda tu turut efek kepada terumbu karang. Kalau korang nak tahu, sebenarnya terumbu karang dekat laut ni berfungsi sebagai filter ataupun penapis air laut. Kalau makin banyak terumbu karang yang rosak, maka akan makin menurunlah kualiti air laut di kawasan tu. Jadi kemungkinan besar benda tu memberi kesan terhadap ikan pari gergaji ni, yang menyebabkan dia tak boleh nak bertahan di kawasan kita. Selain tu kemungkinan juga disebabkan oleh kerosakan biodiversiti. Apabila biodiversiti terganggu, secara tak langsung ia turut memberi kesan terhadap rantaian makanan dan juga ekosistem. Benda ni berlaku juga di seluruh dunia, bukan hanya di Malaysia saja. Selain itu, ikan pari gergaji turut menjadi mangsa pukat atau jaring oleh nelayan secara tak sengaja. Ia turut memberi kesan terhadap populasinya kerana kebanyakannya tak berjaya diselamatkan untuk memastikan ia terus hidup. Untuk pengetahuan semua, fungsi taring yang tersusun rapi di muncungnya berfungsi sebagai senjata untuk membunuh mangsanya untuk dijadikan santapan.
boleh dikatakan populasi ikan pari gergaji ni menurun dengan sangat drastik dan ia telah diklasifikasikan sebagai spesies terancam sebab populasinya waktu ketika ini sangat sedikit. Adakah kita mampu untuk menyelamatkan pari gergaji ni? Sebenarnya ada badan-badan tertentu yang ditubuhkan khas untuk menyelamatkan ikan pari gergaji ni. Kebanyakannya berpusat di negara luar, tapi potensi untuk menyelamatkan kelestarian pari gergaji ni sangat rendah sebenarnya sebab ia berkait dengan pelbagai perkara, antaranya disebabkan kerosakan ekosistem dan juga membabitkan manusia. Sebab dengan keadaan zaman sekarang ni, ekosistem banyak yang bermasalah. Lepas tu dengan manusia sendiri yang masih tak serik membawa kerosakan terhadap alam, tambah pula ada yang jadi gelap mata bila nampak benda yang bernilai tinggi. Jadi potensi untuk selamatkan tu memang kurang sangat. Sebenarnya satu kerugian yang amat besar pada negara kita sebab kita dah kehilangan satu ikan yang agak unik. Ditambah pula ikan pari gergaji ni adalah sebahagian ikan purba yang masih terselamat sekarang ni. Ia adalah satu kerugian dan memang menyedihkan lah. Walaupun potensi untuk menyelamatkan pari gergaji di Malaysia amatlah tipis kerana tiada penemuan baru dalam tempoh yang agak lama, tapi kita masih memiliki peluang jika ada penemuan terbaru. Dengan syarat, semua pihak yang berkaitan dan juga masyarakat perlulah bekerjasama untuk menjaga ekosistem dan juga elakkan tangkapan terhadap ikan ini. Sudah pasti ia adalah sesuatu yang sukar untuk dilaksanakan kerana kebanyakan orang tidak menitik beratkan soal kepentingan ekosistem dan kelestarian haiwan. Namun, itu sajalah jalan yang kita ada. Jadi saya memohon kepada nelayan laut dan juga darat, misal kata kalau korang ada terjumpa ikan pari gergaji ni, kalau boleh elakkanlah daripada menangkap ikan ni. Tapi misal kata memang dia dah tersangkut di pukat ataupun jaring, kalau boleh cubalah untuk pastikan dia selamat. Dan korang juga boleh salurkan maklumat pada pihak yang berkaitan, contohnya seperti Jabatan Perikanan, sebab mungkin diorang memerlukan ikan ni untuk dipelihara semula ataupun untuk kajian lanjut. Jadi kalau ada spesimen hidup, sebenarnya ia adalah satu penemuan yang sangat berharga tau. Misal kata kalau korang ada kenal orang-orang yang masih menyimpan dia punya muncung tu, mungkin korang boleh salurkan maklumat pada pihak-pihak yang berkaitan untuk mencantikkan tarikh penemuan ikan tu dan juga lokaliti dia tau. Sebab benda tu dapat membantu juga untuk kajian tentang taburan ikan ni. Mungkin satu hari nanti ia akan muncul semula, seperti mana kemunculan semula ikan kelisa nami baru-baru ini. Tiada siapa yang tahu kerana ia adalah rahsia alam yang telah disusun oleh Yang Maha Esa. Selagi manusia menurut perintah dan tuntutan dari Yang Maha Esa untuk bertanggungjawab dan menjaga alam semula jadi yang telah dipinjamkannya kepada kita, mungkin ikan ini akan dihadiahkan semula kepada kita. Sekian, itu saja perkongsian dari kami. Jangan lupa subscribe dan share. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.